الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita panjatkan doa, memohon agar ditingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan dan keikhlasan untuk kita melaksanakan segala perintahnya dan tidak melanggar larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan diberkatinya dengan kurnia pahalanya di bulan Sya'ban ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, kita kini sudah pun masuk ke minggu ketiga bulan Sya'ban, bulan yang disifatkan baginda SAW sebagai bulan yang manusia mudah lalai pada kelebihannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, baginda SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai terhadapnya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan padanya diangkat segala amalan hamba kepada Tuhan semesta alam. Oleh itu, aku amat suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahawa bulan Sya'ban seolah-olah menjadi bulan untuk kita semakin giat menyediakan jiwa, kerohanian dan bahkan fizikal kita untuk melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Saudara, bulan Ramadan merupakan bulan di mana pahala, rahmah dan kebaikan dicurahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sempadan. Maka lebih lagi perlu untuk kita ini menyediakan diri kita agar layak menjadi ahli yang dikurniakan kemuliaan. Jiwa kita ini ibarat bejana yang perlu disucikan dan dimurnikan daripada dosa agar ia kemudian layak menjadi tempat dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Saudara, bagaimana kita boleh mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala singgah menyentuh kita sedangkan kita masih lagi dipenuhi kebencian, kesombongan, keangkuhan dan penyakit mazmumah hati yang lain? Bagaimana kita boleh mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dibebaskan daripada api neraka pada Ramadan nanti jika kita ini masih lagi melakukan perkara yang menyebabkan kita boleh tersungkur di pintu syurga? Oleh demikian, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan setiap di antara kita yang berada di sini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulakanlah saudara hari di terakhir ini untuk memperbaiki jiwa kita yang sememangnya jika tidak dipupuk, ia akan membiarkan nafsu ammarah menguasainya. Ia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dan aku tidak membebaskan diriku daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara, semestinya
menundukkan hawa nafsu merupakan suatu proses berterusan. Manusia tidak mampu lalai dan membiarkan nafsunya menguasai dirinya. Maka di dalam memastikan nafsu kita ini terpandu selalu, pastikanlah kita tidak lalai daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu mula membisikkan kemahuan bermaksiat, itulah saat getir untuk kita terus dengan segera mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama juga, perbanyakkanlah memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita daripada kerosakan diri kita sendiri. Baginda SAW mengajarkan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu aku memohon bantuan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau tinggalkan aku untuk diriku walau sekelip mata. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Saudara, di dalam menyediakan jiwa kita untuk Ramadan, pastikan juga diri kita disibukkan dengan amalan kebaikan dan jangan biarkan ia duduk diam tanpa mengerjakan amal kebaikan. Ini kerana ketika jiwa kita dibiarkan tanpa amalan, maka syaitanlah yang akan mengilhamkan kejahatan dan maksiat kepadanya. Jika susah untuk keluar mencari peluang amal di rumah, mulakanlah di rumah. Bantulah ibu maupun isteri kita meringankan kerja rumah mereka. Para bapa juga boleh duduk bersama anak-anak, mengambil masa mengulang bacaan Quran Karim bersama, atau berkongsi dengan mereka tentang kisah para anbiya alaihimussalam. Atau kita juga boleh menghadiri pelbagai kelas-kelas agama anjuran masjid setempat untuk membantu memperkayakan ilmu dan mendalamkan pemahaman kita tentang ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain menjelang Ramadan ini. Ini semua adalah ibadah dan ia membiasakan jiwa ini untuk menambahkan amalan kita, sehingga apabila tiba Ramadan, maka diri kita mempunyai stamina kerohanian dan fizikal untuk memperbanyakkan amalan. Selain daripada itu, saudara, di dalam kita menyediakan diri untuk Ramadan, kita juga perlu mengingatkan kesedaran dan jiwa kita akan musuh ketat kita yang tidak kelihatan. Musuh yang saya maksudkan ini adalah syaitan dan iblis. Terlalu sering kita mencari musuh yang nampak. Kita membincangkan teori-teori konspirasi tentang musuh Islam, tetapi terlalu sering kita lalai akan halusnya tipu daya syaitan. Ia berusaha keras mengambil peluang kelemahan nafsu manusia untuk membuat manusia lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tidak dapat meraih kelebihan dan Quran rahmat ilahi. Lebih-lebih lagi, dalam kita giat memperingatkan persediaan, syaitan juga semakin giat memastikan sama ada kita ini tidak akan melakukan kebaikan atau melakukan kebaikan tetapi ia menjadi sia-sia. Ingatlah saudara, jika syaitan tidak dapat menghalang kita daripada beribadah, dia akan menipu kita dengan beribadah. Bagaimana ia boleh berlaku? Syaitan akan membisikkan dalam diri kita perasaan berbangga diri, riak, dan ingin menunjuk-nunjuk amalan kita kepada orang lain. Berhati-hatilah daripada dikuasai perasaan sombong kerana kita ini lebih beragama. Lebih-lebih lagi pada hari ini, di mana semua orang lebih mudah mempamerkan kepada orang lain di wadah sosial kebaikan yang mereka lakukan. Ingatlah selalu pesan baginda SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang wujud di dalam hatinya itu kesombongan meskipun sebesar zarrah. Oleh itu saudara, sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan, maka latihlah diri kita agar kekal ikhlas, sama ada di hadapan manusia maupun dalam keadaan kesendirian. Kita tetap orang yang gigih beribadah.
ingatlah diri kita selalu akan Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa setiap amalan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, iaitu barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka pahalanya seolah-olah dia memerdekakan 10 hamba, dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus 100 keburukan, dan dijaga daripada syaitan dalam sehari semalam. Dan tidak ada seorang yang lebih baik daripadanya, kecuali seorang yang lebih banyak membaca kalimat ini daripadanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam kita meraih kebaikan bulan Syaban, dan memperbaiki dan memberkati kita dengan peluang bertemu Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita di kalangan mereka yang berhak menerima kelebihan Syaban dan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأذن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخالق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فيما أمر، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع أمة محمد القحط والبلاء والحرب والاعتداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.